Pada musim panas tahun 1960, ada 4 orang remaja yang telah ke Lake Bodom di Finland. Tiba-tiba terjadinya satu kejadian yang menakutkan dan mengerikan pada satu malam semasa diorang tengah camping dekat sana. Daripada 4 orang remaja tadi, 3 lagi telah mati dan hanya seorang saja yang survive. Dan kes ni juga telah mengambil masa selama 44 tahun untuk diselesaikan oleh pihak berkuasa, tapi sebenarnya masih lagi kekal misteri sampai ke hari ini. Sepatutnya camping tadi ni menjadi sebuah momen yang best sebab dapat healing dekat tepi laut dan lepak dengan kawan-kawan. Tapi kempen diorang ni telah bertukar menjadi mimpi ngeri apabila ada yang kehilangan nyawa dalam sebuah tragedi yang tak dapat dilupakan. Pada 4 Jun 1960, ada 2 orang remaja perempuan yang masing-masing berusia 15 tahun bernama Mela Irmali dan Tuuluki Maki bersama pasangan orang yang juga berusia 18 tahun bernama Seppo Antero dan juga Nils Wilhelm dalam perjalanan nak menuju ke pantai. So Mela ni dikapal dengan Nils, manakala Maki pula kapal dengan Seppo. Jadi bila diorang sampai dekat sana, diorang pun pilihlah port yang paling terbaik dan tempat ni dikenali sebagai Lake Bodom. Tempat ni memang sangat sesuai untuk diorang ni camping sebab ada pokok-pokok dekat situ dan juga terletak di tepi laut. Jadi diorang pun telah pasang satu kemah untuk diorang tidur pada malam nanti dan diorang juga prepare lah barang-barang yang lain. Malam tu diorang memang have fun, borak itu ini sambil makan-makan dan akhirnya diorang pun tertidur sebabkan keletihan. Di antara pukul 4 pagi hingga pukul 6 pagi iaitu pada 5 Jun, si Mela dengan Maki dan juga Seppo telah ditikam sampai mati di dalam kemah diorang. Masa tu diorang ni semua tengah tidur tau, tiba-tiba diorang ni kena serang. Manakala Nils pula telah mengalami gekaran otak, patah rahang dan juga patah beberapa tulang dekat muka. Kejadian ngeri ni telah disedari oleh sekumpulan kanak-kanak yang tengah tengok burung dekat situ pada pukul 6 pagi. Jadi masa diorang berjalan dekat Lake Bodom ni, diorang telah ternampak ada satu kemah yang koyak rabak dan telah runtuh dekat tepi laut. Pada masa yang sama juga, budak-budak tadi ni telah ternampak ada seorang lelaki yang berambut pirang telah berjalan meninggalkan kemah tu. Jasad Maki dan Seppo dijumpai di dalam kemah, manakala jasad Mela pula dijumpai atas kemah dan tak pakai apa-apa daripada pinggang sampailah ke bawah, dan jasad si Mela ni dipercayai telah disentuh oleh si suspek. Di antara diorang bertiga ni, jasad Mela lah yang paling teruk sebabnya dia telah ditikam berkali-kali, even dia dah pun tak bernyawa. Walaupun kemah diorang ni telah dijumpai oleh sekumpulan budak-budak lelaki yang tengok burung pada pagi tu, tapi budak-budak tu buat tak tahu dan tinggalkan tempat tu. Sampailah pada pukul 11 pagi pula, kemah diorang telah dijumpai oleh seorang tukang kayu yang bernama Risto. So Risto ni lah yang telah call polis dan cerita apa yang terjadi, dan polis sampai dekat tempat kejadian tu lebih kurang sejam kemudian. Masa polis sampai dekat sana, diorang pasti yang kejadian pembunuhan ni dah pun terjadi sejak 6 jam yang lepas. Jadi polis pun tanya Nils apa yang terjadi sebenarnya, sebab yelah dia kan satu-satunya mangsa yang survive dalam kejadian ni. Jadi Nils pun cakap pada pagi tu diorang ni semua tengah tidur dan dia ternampak ada seorang lelaki yang bermata merah dan memakai pakaian yang berwarna hitam. Jadi polis pun memulakan siasatan dan diorang dah mula confused sebabnya suspek ni serang mangsa-mangsa dia bukan dari dalam kemah. Suspek ni telah menyerang ke semua mangsa dia dari luar kemah dan telah serang secara bertubi-tubi. Kiranya cara tikaman dia tu adalah random, dia main tikam je. Lagi satu, suspek memang disyaki telah menggunakan pisau untuk serang mangsa-mangsa dia. Tapi selain tikaman pisau, ada juga objek tumpul yang dikesan ada pada badan mangsa-mangsa dia. Maksud dia macam ni, diorang semua telah dipukul dengan benda yang tumpul ataupun objek yang tumpul, dan suspek ni juga telah menggunakan pisau untuk tikam diorang ni. And then ada jugalah beberapa barang yang terhilang daripada tempat kejadian, contohnya macam kunci motor dan juga wallet. Tapi yang membuatkan polis tu pelik, kunci motor je yang hilang tapi motor tu masih ada dekat situ. Kasut Nils juga telah hilang dan dijumpai 500 meter daripada tempat diorang ni berkemah bersama dengan darah. So polis percaya yang suspek tadi tu telah meninggalkan kemah dengan memakai kasut Nils. Disebabkan polis keliru dengan kejadian ataupun bukti-bukti pembunuhan, membuatkan diorang tak dapat nak settlekan kes ni. Lepas tu tindakan polis telah dikecam oleh pihak media akhbar sebab diorang tak dapat selesaikan kes tu. Masa polis sampai dekat tempat kejadian, diorang tak ada buat apa-apa rakaman, mungkin just tangkap gambar je lah kot, dan diorang juga tak blok kawasan kejadian. So masa proses siasatan tengah dijalankan, orang luar masih boleh keluar masuk ke kawasan tu. Bila kes ni dah mula viral, orang lokal pun berebut-rebut nak datang dekat situ, nak tengok sendiri keadaan tempat tu macam mana. Bila ada orang luar yang masuk ke tempat kejadian, secara automatik akan merosakkan bukti-bukti yang ada dekat tempat tu. Jadi selepas pihak polis ni kena kecam dengan pihak akhbar kan, diorang baru sedar okey, diorang dah buat mistake sebenarnya. Jadi untuk menebus kesalahan diorang ni, pihak polis pun telah meminta bantuan daripada pihak tentera untuk mencari barang-barang mangsa yang telah hilang. Tapi tak dapat
Apa lagi yang pihak tentera boleh jumpa dekat situ lagi? Tempat kejadian tu dah pun rosak sebenarnya, dah dimasuki oleh orang lokal dekat situ, dah ramai masuk dekat situ, pijak barang-barang bukti apa semua, dan tak ada lagi barang yang boleh dijumpai. Untuk suspek utama dalam kes ni adalah Carl Valdemar yang dikenali sebagai kiosman. Jadi dia ni adalah seorang businessman yang ada gerai dekat Lake Bodom. Kebanyakan orang yang nak camping dekat Lake Bodom ni akan datang dekat kedai dia lah untuk beli barang-barang. Dikatakan Carl ni sebenarnya sangat benci dengan orang-orang yang suka berkemah ataupun camping dekat sana. Dia selalu cabut kemah-kemah diorang ni. Kadang-kadang dia baling batu dekat pejalan kaki dekat situ. Tak tahulah apa masalah dia ni, sampaikan macam dia benci gila dengan pengunjung yang datang. Ada saksi yang cakap pada hari kejadian tu dia ternampak yang Carl ni telah meninggalkan tempat kejadian. Bila ditanya kenapa dia ke situ dan tak buat report polis, dia kata dia tak berani nak buat report sebab dia takut. Tapi kemudian Carl pun telah dibebaskan oleh polis sebab polis tak ada bukti kukuh nak sabitkan dia. Even pada masa tu ramai yang cakap Carl ni telah mengaku yang dia telah bunuh 3 orang remaja tadi semasa dia dalam keadaan mabuk. Tapi polis tak ambil pot pasal cerita tu sebab polis tak ada bukti. 9 tahun kemudian si Carl ni telah dijumpai lemas dalam Lake Bodom dan dipercayai telah membunuh diri. Selain Carl, diorang juga telah syak ada seorang lelaki yang terlibat dalam kes ni dan dia adalah suspek kedua, iaitu Hans. Dia ni pula adalah bekas preset dan tinggal sangat dekat dengan Lake Bodom. Dulu Hans ni pernah ke hospital sehari selepas 4 remaja tu kena serang. Dia ke hospital dalam keadaan yang kotor dan baju dia ni penuh dengan tumpukan darah. Bila doktor tanya dia apa yang terjadi sebenarnya, Hans masa tu agak gugup dan dia jadi sangat agresif. Tapi dia sekali pun tak pernah kena tangkap dengan polis. Jadi ada sebab kenapa polis tak tangkap dia. Sebabnya polis ni ada alibi yang kukuh mengatakan Hans tak terlibat dengan kejadian tu dan dia ada dekat tempat lain. Walaupun polis kata yang Hans tak terlibat, tapi ramai yang percaya sebenarnya Hans ni terlibat. Sampailah 44 tahun kes ni berlalu macam tu je, akhirnya polis telah membuat satu penangkapan. Pada Mac 2004, Niels yang merupakan satu-satunya mangsa yang selamat dalam kejadian tu telah ditangkap oleh pihak polis dan telah disabitkan dengan kesalahan dan dia telah dibicarakan. Sebenarnya polis dah syak Niels ni dah lama, cuma diorang perlu kumpul bukti untuk tangkap dia. Salah satu bukti kukuh adalah kasut Niels yang telah ditinggalkan 500 meter daripada tapak kemah dan kasut tu ada darah kan. Sebenarnya itu adalah darah-darah kawan dia, bukan darah dia. Jadi pada tahun 2004 tu biasalah teknologi DNA ni pun dah pun berkembang kan. So polis telah menggunakan teknologi DNA tu untuk mengesahkan betul ke ini darah Niels. Rupa-rupanya tu bukan darah Niels tapi adalah darah kawan-kawan dia. So masa perbicaraan tu dikatakan pada malam kejadian tu Niels telah bergaduh dengan Seppo dan Niels ni pula mabuk. Jadi bertekaklah diorang berdua ni sampailah bergaduh bertumbuk aku kau. Jadi Seppo ni telah tumbuk muka Niels hingga menyebabkan tulang dekat muka dia patah. Jadi marah punya pasal, Niels pun telah datang ke kemah dan telah bunuh Seppo dan juga 2 lagi kawan dia. Selepas dia dah bunuh diorang semua, dia telah berjalan sejauh 500 meter dan telah tinggalkan kasut dan telah patah balik ke kemah. Tapi sebenarnya cerita ni macam ada yang tak kena dan tak valid sebab cerita ni hanyalah kronologi daripada pihak pendakwa, bukannya daripada pihak Niels. Peguam Niels telah tolak cerita ni dan dikata tak logik langsung. Kalau betul Seppo dan Niels bergaduh, Niels dah cukup cedera untuk pergi bunuh kawan-kawan dia yang lain pula. Apatah lagi dia nak berjalan sejauh 500 meter pergi sembunyikan kasut dia, lepas tu dia patah balik ke kemah. Lagi satu, ada saksi-saksi daripada sekumpulan kanak-kanak tadi yang telah nampak ada seorang lelaki yang telah meninggalkan kemah tu dan lelaki tu berambut perang. Jadi peguam bela Niels ni tanya, so lelaki tu siapa dan apa yang dia buat dekat situ? Selepas juri berbincang dan akhirnya Niels telah menang dalam kes ni dan dia telah didapati tak bersalah. Dia telah dibebaskan selepas setahun ditangkap dan mahkamah juga terpaksa bayar pampasan sebanyak 44,900 euro ataupun 230,000 ringgit kepada Niels atas penderitaan mental yang dihidapi yang disebabkan oleh pertuduhan tadi. Walaupun dia dikatakan tak bersalah oleh pihak mahkamah, tapi sebenarnya ramai yang percaya sebenarnya Niels adalah dalang di sebalik kejadian ni. Sampai ke hari ni polis masih tak ada suspek baru ataupun bukti baru dan kes pembunuhan di Lake Bodom ni masih kekal misteri sampailah ke hari ni. So guys, korang rasa siapa sebenarnya yang bunuh diorang bertiga ni? Adakah korang syak memang Niels yang buat? Tapi kalau dia yang buat, kenapa dia nak kena bunuh girlfriend dia sekali? So kalau betul dia dengan Seppo bergaduh, mungkin malam tu awet dia pun orang kata apa, bela Seppo, jadi dia sakit hati, dia pun bunuh girlfriend dia juga. Ataupun korang rasa sebenarnya yang bunuh diorang tu adalah lelaki berambut perang, lelaki misteri yang tinggalkan kemah pada pukul 6 pagi tu. Cuba korang komen sikit kat bawah yang mana satu teori yang korang percaya. Jadi sebelum Nina tamatkan video Nina nak ucapkan selamat berpuasa dan salam Ramadan kepada pengikut Nina yang beragama Islam. Semoga ibadah kita pada bulan Ramadan ni dipermudahkan dan diredai oleh Allah. Dan kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina tapi dah tengok video Nina dah lama dah dan suka dengan konten-konten yang Nina sajikan dekat channel ni, jangan lupa untuk subscribe dan turn on notification juga supaya korang tak terlepas dengan video-video baru yang akan datang. Dan jangan lupa juga untuk follow Nina di TikTok dan juga Instagram. Kita akan jumpa lagi in next video. Bye bye. Assalamualaikum.